Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min Recording in progress. sayyi'atina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam kuliah Umdatul Ahkam. Kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis hukum hakam, itu hukum fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Insya-Allah hari ini kita nak sambung balik perbincangan kita. Kita nak sambung balik pengajian kitab kita menggunakan kitab ini, dan insya-Allah kita nak baca hadis yang berikutnya di dalam bab yang kita panggil sebagai babut tayammum. Bab tayammum yang mana kita masih ada berbaki satu lagi kalau tak silap. Bab tayammum ini sekejap saya carikan, ya. Di mana dia? Sangkutlah tuan-tuan, sekejap Okey, baik. Insya-Allah hadis yang hari ini hadis yang boleh saya kata hadis yang terakhirlah dalam bab tayammum. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu bir-ru'bi masirata shahr wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli wa uhillat liyal ghanaim lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu asy-syafa'ah wa kana an-nabiy yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Inilah hadis yang terakhir dalam bab ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, aku diberikan 5 perkara yang mana seorang pun daripada kalangan para anbiya, seorang pun di kalangan para anbiya sebelum aku tidak diberikan dengan keistimewaan ini. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan kemenangan dengan perasaan takut musuh kepadaku walaupun jaraknya sejauh sebulan perjalanan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat salat dan tahura dan sebagai pembersih. Fa ayyuma rajulin min ummati, dan sesiapa di kalangan lelaki daripada kalangan umatku. Lelaki ini bukan sekadar lelaki lah, termasuk perempuan sekali, maksudnya mana-mana orang daripada kalangan umatku, adrakathu salah, yang mana masuk padanya waktu salat. Sekejap tuan-tuan.
masuk padanya waktu salat, falyusalli, hendaklah dia bersalat. Kemudian Nabi SAW kata, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah, lam tahilla li ahadin qabli, yang mana tidak dihalalkan untuk sesiapa pun sebelum daripadaku, wa u'titu syafa'ah, dan aku diberikan dengan syafaat, wa kana an-nabiyyu, dan mana-mana nabi, yub'atsu ila qaumihi khassah, di apa kita panggil, diutuskan kepada kaumnya secara khusus, wa bu'istu ilan nasi kafah, dan aku dihantar ataupun aku diutuskan kepada manusia keseluruhannya. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menyatakan kepada kita, Nabi ini ada 5 kelebihan. Nabi SAW ada 5 kelebihan. Antara yang paling obvious lah, antara yang paling jelas ialah Nabi SAW sebut di akhir tu, iaitu Nabi SAW diutuskan bukan hanya untuk orang Arab. Nabi SAW bukan hanya diutuskan untuk orang Quraisy. Buktinya apa? Buktinya hadis ini dan hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi SAW membuktikan kepada kita, Nabi berdakwah walaupun kepada orang-orang yang bukan Arab. Antaranya Nabi SAW dalam sejarah pernah menulis surat kepada Heraklius, pembesar Rom. Nabi SAW pernah mengutus surat kepada Maharaja Parsi. Nabi SAW pernah mengutus surat kepada Maharaja Muqawqis, yang mana kesemua mereka ini bukan berada di tanah Arab, bukan berada dalam kerajaan yang menguasai orang Arab. Itu di antara dalilnya lah. Maka sebab itu kita ni Muslim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita Muslim walaupun kita ni bukan Arab. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang ada disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita. Jadi apa yang kita nak ambil pengajaran daripada hadis ni? Yang pertama, Nabi SAW kata, nusirtu birra'bi masirata syahrin, iaitu Nabi SAW ni mempunyai keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Nabi, dan Allah Taala memberi kekuatan kepada Nabi terhadap musuhnya dengan Allah menurunkan perasaan takut yang menimpa musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perasaan takut itu akan melemahkan kekuatan mereka dan akan menghancurkan saf-saf peperangan mereka, dan akan mengurangkan himpunan mereka untuk memerangi Nabi SAW, walaupun Nabi SAW jaraknya berada sekitar sebulan perjalanan daripada mereka. Ini merupakan satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam peristiwa peperangan Mu'tah umpamanya, dalam peristiwa peperangan Mu'tah, bilangan orang Islam itu berkali-kali ganda kurang daripada bilangan tentera Rom. Tetapi apabila Khalid bin Al-Walid umpamanya menukar strategi, mengubah orang kata apa, formation, cara berjalan tentera-tentera Islam, sehingga Rom melihat seolah-olah macam ada bantuan bagi orang-orang Islam ini, maka mereka pun lari. Baik. Itu yang pertamalah, keistimewaan yang pertama yang disebutkan dalam hadis ni. Nabi SAW juga mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi ni dengan menjadikan bumi ni, Nabi SAW menjadikan bumi ni, Allah Ta'ala menjadikan untuk Nabi Muhammad SAW bumi ni sebagai tempat untuk salat. Masjid ni ada dua makna. Satu makna masjid ialah tanah yang diwakafkan untuk salat secara berterusan. Tanah yang diwakafkan untuk salat secara berterusan. Yang ni dipanggil sebagai masjid.
Ini masjid pada istilah lah, iaitu dia ada hukum hakam yang khas lah. Boleh salat tahiyatul masjid di situ umpamanya, boleh iktikaf di situ umpamanya. Tapi ada satu lagi masjid yang dimaksudkan dalam hadis yang kita sedang baca ini, iaitulah masjid ni bermaksud tempat untuk salat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini satu ruang yang sangat luas untuk orang yang beriman salat. Jadi sebab itu jangan terkejut kalau kita pergi negara Arab, kita nampak ada je orang Arab salat di parking lot. Kita tengok ada orang Arab salat di kaki lima. Kita akan tengok orang Arab salat di bahu jalan. Walaupun sebenarnya benda tu bahaya, tetapi mereka faham salat ini boleh dilakukan di mana-mana saja dengan syarat. Dengan syarat tempat yang kita laksanakan salat itu mesti bersih daripada najis, sehingga kan kita boleh untuk menjadikan salat kita itu sah. Jadi masjid yang dimaksudkan dengan bumi sebagai masjid, bukan seluruh bumi itu masjid dengan makna istilah, tidak, tetapi masjid dengan makna bahasa, iaitu tempat untuk sujud. Jadi kalau kita ni di mana-mana pun kita nak salat, selagi mana tempat tu bersih, maka dibenarkan. Kerana apa? Ini satu keistimewaan. Kerana umat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau nak melakukan ibadat mereka, contohnya macam Nasara, mereka bila nak beribadat mengikut tata cara agama mereka, mereka tak akan lakukan ibadat melainkan hanyalah di gereja ataupun di biara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini, mengangkat kesusahan dan kesempitan terhadap syariat ini dengan menjadikan seluruh bumi dibenarkan untuk kita melakukan salat. Begitu juga Nabi SAW kata al-ardu tahura, menjadikan bumi ini sebagai penyuci. Penyuci maksudnya apa yang berada di permukaan bumi, debu, tanah dan sebagainya ini boleh dijadikan sebagai ejen menyucikan diri dan mengangkat hadas apabila tidak ada air. Yang mana ini tidak berlaku pada umat sebelum kita, yang mana sebelum kita mesti guna air. Tetapi dalam syariat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sesiapa yang tidak mampu untuk menggunakan air, siapa yang tak mampu untuk menggunakan air, dia ataupun air tak ada, maka dibenarkan untuk kita bertayamum. Baik, begitu juga ghanimah, ataupun kita kata ghanimah ni harta rampasan perang yang diambil daripada orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang mana sebelum daripada ini ia tidak halal untuk diambil oleh orang yang beriman. Sebaliknya, pengikut-pengikut umat yang terdahulu ataupun pengikut-pengikut para anbiya yang terdahulu, apabila mendapat ghanimah, apabila mendapat harta rampasan perang, akan dikumpulkan dan orang kata apa? Mereka akan kumpulkan harta rampasan perang itu dan api daripada langit akan membakar harta tersebut. Ini zaman umat Nabi terdahulu. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, dibenarkan untuk mereka mengambil harta rampasan perang. Mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, macam mana pula boleh ada harta kat situ? Sedangkan peperangan, kalau kita tengok, peperangan Uhud jauh daripada bandar. Kalau kita tengok peperangan Badar pun jauh juga. Macam mana pula boleh ada harta banyak-banyak kat situ? Dikatakan oleh sebahagian pengkaji sirah, seperti mana juga yang disebut oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia mengatakan zaman dulu sememangnya orang-orang yang berperang, walaupun peperangan itu berlaku jauh daripada bandar, jauh daripada kediaman, tetapi harta tersebut memang dibawa. Harta tersebut memang dibawa kepada medan ataupun ke medan peperangan, disebabkan oleh kerana nak menjadikan tentera yang terlibat dalam peperangan itu tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka akan terus berada di medan kerana nak mempertahankan harta tersebut dan melihat harta musuh
dan menginginkan harta musuh tersebut. Ini budaya peperangan zaman dululah, ya. Dan Nabi SAW kata dalam hadis tersebut, wa u'titu syafa'ah, aku diberikan dengan syafaat. Yang ini yang dimaksudkan dengan al-maqamul mahmud, yang kita doa selepas daripada salat itu, maqam mahmud. Maqam mahmud ni apa dia? Maqam mahmud ni para ulama mengatakan ia adalah asy-syafa'atul uzma. Ini yang disebutkan oleh pengarang kitab Taisirul Alam. Dia kata syafa'atul uzma, iaitu syafaat agung, yang mana ketika mana kita duduk di padang mahsyar nanti ni, kita akan orang kata apa, kata orang Perak ni, mengelira mencari. Kita akan terdesak nak mencari siapa yang boleh untuk membantu kita menyegerakan urusan di padang mahsyar. Mula-mula jumpa dengan Adam, tak selesai. Kemudian jumpa dengan Nabi Nuh, tak selesai. Kemudian jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim pun tak selesai. Jumpa dengan Nabi Allah Musa tak selesai. Jumpa dengan Nabi Allah Isa pun tak mampu. Maka setelah kita minta, Isa kata walakin itu Muhammad, tetapi pergilah kamu berjumpa dengan Muhammad. Jadi bila Nabi SAW minta kepada Allah syafaat, maka Nabi diberikan syafaat menyegerakan urusan manusia di padang mahsyar. Baik. Begitu juga Nabi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita ni diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman yang risalah yang terakhir, dakwahnya sebagai dakwah penutup, ya. Tidak ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi ini dihantar kepada semua manusia, bukan hanya kepada orang Arab semata-mata. Jadi secara umumnya, ya, hadis ni nak bagi tahu kita beberapa faedah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling afdal berbanding para anbiya yang lain. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendahului salat nabi-nabi yang lain, iaitu mengimamkan salat nabi-nabi yang lain. Itu yang pertamalah. Maka sebab itu disebut khatamun nabi. Ana sayyidu waladi Adam, Nabi kata. Atau kama qala, aku merupakan penghulu bagi anak-anak Adam, ya. Kemudian yang kedua, faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah hadis ni Nabi SAW menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita menyebut nikmat bukan atas dasar riak dan bangga, tetapi di atas dasar nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat dalam syariat Islam ni bukan hanya tertentu di masjid sahaja. Di masjid ni ada kelebihan salat, tetapi kalau kita tak mampu salat di masjid, tak sampai lagi umpamanya, kalau nak tunggu sampai di masjid sampai terkeluar waktu, maka dalam keadaan tu kita dibenarkan untuk salat di mana-mana sahaja di kawasan yang bersih. Dan semua orang kata apa, permukaan bumi ni, tanah, debu dan sebagainya, dibenarkan kita untuk bertayamum. Dibenarkan kita untuk bertayamum. Baik. Mungkin ada yang kata, kenapa Nabi SAW kata nusirtu birra'bi masirata syahr? Aku diberikan oleh Allah dengan kelebihan, Allah Ta'ala campakkan kepada musuh perasaan takut, walaupun jarak Nabi tu dengan musuh tu, jarak dia tu selama perjalanan sebulan. Al-Imam As-San'ani dia kata, disebutkan jarak perjalanan sebulan tu tanpa disebutkan jarak yang lebih jauh daripada itu, kerana kebiasaannya perjalanan sebulan inilah yang jelas permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau jarak tu lebih jauh daripada itu, sukarlah kita nak nampak permusuhan kerana masih lagi terlalu jauh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Inilah akhir hadis yang terakhir. Cuma saya nak sebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan tayamum ini, ataupun kita kata rukun tayamum ini, yang kita kena tahu. Yang pertama, mesti ada niat lah. Niat untuk mengangkat hadas. Niat bukan untuk mengangkat hadas, tetapi untuk membenarkan kita salat. Kerana menurut majoriti ulama, tayamum ini tidak mengangkat hadas. Tetapi tayamum ini hanya membenarkan kita untuk melaksanakan salat sekadar air tak ada ataupun sekadar tak mampu menggunakan air. Itu yang pertamalah, kena niat nak membenarkan kita salat. Kita sapu muka, sapu tangan untuk membenarkan kita melakukan salat. Baik. Yang kedua, rukunnya adalah memindahkan debu ataupun tanah daripada tangan kita ke muka dan juga tangan kita. Kemudian tepuk. Tepuk ni sama ada sekali kalau mengikut sebahagian ulama hadis ataupun dua kali kalau mengikut pandangan al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan saya telah pun hurai hadis ni dalam kuliah yang lepas. Kemudian tertib, kalau mengikut mazhab Syafi'i dan juga Hambali, wajib kita mendahulukan sapuan muka berbanding sapuan tangan. Tetapi Maliki mengatakan tertib itu iaitu basuh pula, sapu muka sebelum tangan hanyalah sunat sahaja. Tapi lebih selamatlah ya kalau kita tertibkan sapuan itu. Kerana apa? Kerana itu lebih selamatlah. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bila bincang tentang air tak ada ni, kalau orang tu memang tak mampu guna air, maka tak perlulah pergi cari, sebab air ada tapi dia tak mampu guna. Kalau guna, dia bimbang akan terlebih mudarat pada jasad dia, pada kesihatan dia, ataupun sakit yang teramat sangat kalau guna air. Itu tak apalah, tak perlu cari sebab air memang ada cuma tak boleh guna. Jadi boleh tayamum. Sekarang ni kalau katalah air tak ada, adakah perlu untuk kita cari dulu? Okey. Pendapat majoriti ulama, mereka mengatakan wajib untuk kita cari air tersebut jika air tak ada. Sama ada kita mengharapkan rasa macam ada ataupun kita rasa tak ada ni, contohnya kan. Jadi kita kena cari dulu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falam tajidu ma'a. Kamu tidak menemui air. Barulah Allah Taala kata fatayammamu, maka hendaklah kamu berwudu. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Syafi'i dan satu pendapat dalam mazhab Hambali. Kenapa? Kerana Allah Taala kata dan kamu tidak menemui air. Kamu tak jumpa air, dan perkataan tak jumpa itu menjadi syarat kepada orang yang nak tayamum. Dan tak mungkin untuk dikatakan kita tak jumpa air kalau kita tak cari. Jadi kalau katalah kita cari pun tidak, macam mana kita nak kata kita tak jumpa? Sebab kita tak cari. Oleh kerana itu, majoriti ulama mengatakan wajib untuk kita mencari dulu air. Ya. Dan mereka mengatakan tayamum merupakan gantian kepada air untuk berwudu. Maka tak dibenarkan untuk kita pergi kepada ganti, sedangkan yang diganti itu tak dicari betul-betul. Itu pendapat yang pertamalah, mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, ya, kalau dia sangka air itu ada berdekatan dengan dia, maka dia wajib cari. Kalau tidak, tak wajib. Kenapa? Kerana mereka kata orang yang tak jumpa air ni maksudnya orang yang tak ada pada sisi dia air. Jadi tak perlu carilah. Okey. Ini pendapat mazhab kedua, pendapat yang kedua dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Okey. Tetapi pendapat yang tepat ialah pendapat yang pertama, iaitu kena cari dulu. Okey. Cari ni macam mana pula? Sebahagian ulama kata meletakkan had-had tertentu untuk cari. Tetapi Al-Syekh ataupun Al-Imam Syaukani, dia ada menyebutkan wajib cari ni sehingga akhir waktu. Di sana tidak ada dalil daripada Quran ataupun sunnah ataupun ijma' ataupun apa-apa qiyas
yang mengatakan had tertentu. Tapi yang dipastikan ialah bila tak ada, bila kita percaya tak ada. Contohnya, seseorang yang salat itu dia nak pergi salat dan tidak ada di sisi dia air. Berdekatan dengan dia pun sekadar yang dia tengok tak ada. Maka dia dibenarkan untuk bersalat. Dia dibenarkan untuk bersalat. Okey? Baik. Kemudian, kalaulah kata ada air. Air ada. Tapi air itu dihalang oleh sesuatu. Sehingga kita tak mampu sampai. Contohnya, air ada satu tempat kita tahu. Tapi di sana ada kebakaran sampai kita tak boleh ambil. Ataupun kat sana ada binatang buas, kita tak boleh nak pergi. Ataupun ada musuh yang membahayakan nyawa kita. Maka dalam keadaan tu tak wajiblah pergi. Tak wajib pergi. Sebab kalau pergi membahayakan diri. Maka dia sama hukumnya seperti orang yang tak ada lah. Sebab dia tak mampu pakai. Okey, baik. Kemudian, kalaulah kata air tu ada kat dia dan dia boleh ambil air tu, tapi dia bimbang kalau dia guna air tersebut untuk berwudu, maka dia akan dahaga. Sebab bekalan tak ada. Yang mana dahaga tu boleh memudaratkan diri dia. Bukan dahaga sikit lah. Dahaga yang sampai mudarat. Sebab kita kena tahu zaman dulu ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bermusafir ni bukan macam kita sekarang. Setiap 20 km, setiap 30 km ada R&R boleh beli air. Ya, tetapi zaman dulu bermusafir di tengah-tengah padang pasir. Bila tak ada bekalan air boleh mati. Jadi kalau sampai kepada tahap itu, maka dia dibenarkan untuk bertayamum. Okey, bertayamum. Okey. Kemudian, adakah disyaratkan untuk kita bertayamum ni kena masuk waktu dulu? Ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, jika salat yang dia nak laksanakan itu adalah salat yang salat fardu, dan salat fardu itu nak dilaksanakan secara tunai, maka tak dibenarkan untuk dia bertayamum sebelum masuk waktu. Inilah pendapat majoriti ulama daripada mazhab Maliki, daripada mazhab Syafi'i dan juga daripada mazhab Hanbali. Kalau salat tu salat fardu dan ia dilakukan secara tunai bukan qada, maka tak dibenarkan untuk bertayamum sebelum waktu masuk. Berbeza ya, kalau salat itu salat yang qada. Okey? Ataupun salat sunat. Pada waktu yang dibenarkan untuk salat sunat lah. Maka boleh tayamum lah sebab waktu tu dia ataupun salat dua jenis salat ni, salat qada dan juga salat qada dan juga salat kita panggil salat sunat. Dia tak terikat dengan waktu. Dalil mereka apa? Dalil mereka ialah Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salat. Wahai orang-orang beriman, bila kamu bangun nak pergi salat, masuk waktu dah masuk. Sehingga Allah Taala sebut pada ayat tu, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kamu tak jumpa air, maka hendaklah kamu bertayamum. Maksudnya kamu bangun untuk solat tu, maksudnya solat tu dah masuk waktulah. Kan? Solat tu dah masuk waktu. So ini pendapat majoriti. Di sana ada pendapat minoriti, iaitu pendapat Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, pendapat Thawri, pendapat Abu Hanifah. Ibn Taymiyah juga pilih pendapat ni, dia kata tidak ada halangan untuk seseorang itu bertayamum sebelum masuk waktu. Orang kata apa? Tidak ada halangan untuk orang tu nak bertayamum sebelum masuk waktu. Lepas masuk waktu pun boleh, sebelum pun boleh. Sebab apa? Dia kata tidak ada larangan daripada Quran, tidak ada larangan daripada sunnah. Bahkan kalau kita tengok di dalam hadis, Nabi SAW membenarkan untuk orang sapu di atas kuf walaupun sebelum masuk waktu. Kan? Jadi kalau kita tengok pandangan ni seolah-olah nak kata
Tayamum ni sama macam sapu atas khuf. Sapu atas khuf. Sebahagian pengkaji, ahli ilmu, mereka setuju dengan pendapat yang kedua ni, iaitu dia kata tak ada dalil pada Quran dan Sunnah. Tetapi wallahu taala a'lam, saya cenderung kepada pendapat yang pertama. Sebab apa? Sebab kena masuk waktu dulu. Takut-takut nanti dah tayamum, air pula muncul lepas masuk waktu. So kita kena wuduk pula lah. Jadi sebab itu masuk waktu dulu, barulah kita bertayamum. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, adakah tayamum ini perlu untuk kita membaca bismillah? Kita dah bincang sebelum ni dalam bab wuduk. Disunatkan untuk baca bismillah. Tawaddau bismillah. Kan? Berwuduklah kamu dengan membaca bismillah. Tetapi adakah tayamum ini disunatkan untuk bismillah? Ulama berbeza pendapat. Tetapi pendapat yang sahih, ia disunatkan. Sebab tayamum ni dia ganti kepada wuduk. Kalau ada dalil yang membezakan, kita bezakan. Tetapi kalau tak ada, dia kembali mengambil hukum sunat yang sama. Jadi sebab itu kita disunatkan membaca bismillah. Apa yang membatalkan tayamum ni? Yang membatalkan tayamum ni ialah semua hadas yang membatalkan wuduk. Maka ia membatalkan tayamum. Ya, maksudnya kalaulah dia ambil tayamum, lepas tu dia kentut, dia kena pergi tayamum balik. Dia kena pergi tayamum balik. Okey. Kemudian kalaulah kata dia bertayamum kerana air tak ada, maka bila ada air, batallah tayamum dia. Ataupun dia tak mampu tayamum, dia tak mampu berwuduk sebab dia sakit, tak boleh guna air, tiba-tiba sihat, boleh guna air, maka batallah tayamum dia. Okey, baik. Boleh tak dia bersalat dengan tayamum lebih daripada satu salat? Maksudnya kalau dia bertayamum, dia nak salat lebih daripada 2 waktu. Boleh ke tak boleh? Ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh. Bila dia tayamum aja, dia boleh salat apa saja jenis salat, selagi mana tidak terbatal salat dia. Maksud kalau dia salat jamak, dia bolehlah untuk salat dua-dua salat tu dengan satu tayamum. Lepas tu dia boleh salat sunat pula. Selagi mana air tak ada, kalau memang tak ada air, dia bertayamum sebab tak ada air, ataupun dia tidak berhadas, ataupun selagi mana dia memang tak mampu nak guna air. Ini pendapat minoriti ulama lah. Ini pendapat minoriti. Baik, manakala pendapat majoriti ulama, dia kena bertayamum untuk satu saja solat fardu. Tapi untuk solat sunat boleh, banyak-banyak pun tak apa. Ya. Jadi kalau ikut pendapat yang pertama, yang kedua ni, mereka mengguna pakai pendapat sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana menurut mereka tayamum ni bukan taharah ataupun bukan bersuci, bukan mengangkat bersuci. Dia bukan angkat hadas. Dia bukan angkat hadas, dia hanya membenarkan kita salat hadas masih ada. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW pernah tengok satu orang, kita dah baca dah hadis kuliah yang lepas, Nabi SAW melihat satu orang, dia tak solat. Maka Nabi tanya, kenapa kau tak solat? Dia kata, saya berjunub dan air tak ada. Maka Nabi SAW kata, cukup bertayamum saja. Lepas tu Nabi jumpa air, lepas daripada tu, Nabi kata, afriqhu ala jismi. Tuang, curahkan air ini di atas jasad kamu. Menunjukkan tayamum yang diambil awal tadi tu tidak memadai untuk mengangkat hadas dia. Hanya satu kemudahan untuk membenarkan dia salat sahaja. Jadi bagi saya inilah pendapat yang lebih selamat lah. Okey. Sesiapa yang bertayamum kerana air tak ada, ya, kemudian baru je nak salat, air muncul. Tiba-tiba jumpa air. Macam mana nak buat? Adakah tayamum dia batal ataupun tidak? Majoriti ulama mengatakan batal.
batal lah tayamum dia. Sebab iza ja'al ma batalat tayamum, ini satu kaedah. Apabila datang je air, tayamum terbatal. Sebab apa? Sebab tayamum tu ganti pada air. Tiba-tiba air dah muncul sebelum solat. Okey. Kalau air muncul dalam keadaan dia berada dalam salat. Kalau air muncul waktu dia sedang salat, maka ya, ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama kata tak batal juga, teruskan salat. Teruskan. Sebab apa? Sebab Allah Taala kata wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Okey? Baik. Pendapat yang kedua kata kalau dia sedang solat wajib dia batalkan solat. Ini pendapat Abu Hanifah lah. Dan ini juga pendapat Hanbali. Ini juga Syekh bin Saimin juga cenderung dengan pendapat ni. Sebab dia kata salat dikira terbatal sebab air dah ada walaupun dia berada dalam salat. Okey? Jadi bagi saya pendapat mazhab Hanbali ni lebih dekatlah sebab tengah-tengah solat kan air ada. So tayamum tu dah dikira terbatal lah. Okey. Kalaulah kata orang yang sedang bertayamum tu menjumpai air setelah selesai salat. Setelah selesai. Maka juga ada dua pendapat. Pendapat pertama, dia tidak wajib untuk mengulanginya. Sebab dah habis dah, dah selesai dah salat. Ini pendapat majoriti ulama. Ini pendapat majoriti ulama berdasarkan kepada hadis Abu Sa'id. Hadis Abu Sa'id, dia kata ada dua orang lelaki bermusafir, yang tiba-tiba datang masuk waktu dan mereka tidak ada air. Kedua-duanya bersalat dan kedua-duanya bertayamum dan bersalat. Kemudian kedua-duanya menjumpai air dalam waktu. Setelah selesai salat, jumpa air. Salah seorang daripada mereka ulang salat, ambil wuduk dan ulang salat. Yang seorang lagi tidak. Kemudian kedua-duanya mendatangi Nabi SAW dan menyebutkan perkara itu. Nabi mengatakan bagi orang yang tidak mengulanginya, asabatas sunnah, kamu menepati sunnah, wa ajza'atka salatu, salat kamu yang awal tadi sudah memadai. Dan Nabi menyebut kepada orang yang berwuduk dan mengulanginya, lakal ajru marratain, bagi kamu ada dua pahala, dua kali dapat pahala. Tapi hadis ni walaupun dikatakan ia datang daripada jalur Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi Abu Daud ketika meriwayatkan hadis ni, dia kata ya, hadis ni sebenarnya mursal, sanad terputus. Sanad terputus. Okey. Dan mereka menggunakan dalil juga ya, daripada dalil yang mengatakan Ibn Umar bertayamum dan salat asar ya. Dia tayamum, lepas tu dia salat asar. Masa tu dia bermusafir. Jarak dia dengan Madinah hanya sekadar 1 mil ataupun 2 mil. Kemudian dia masuk ke Madinah. Dalam keadaan tu dia tak mengulangi salat dia walaupun di Madinah ada air pada masa tu. Inilah dalil yang digunakan oleh mazhab yang pertama lah. Mazhab yang kedua kata, kalau ada waktu lagi, dia wajib untuk mengulanginya. Ini pendapat minoriti ulama lah. Ini pendapat minoriti ulama. Dia menggunakan dalil Nabi SAW mengatakan fa idza wajadal ma falyattaqillah wal yumissahu basharatah. Hadis ini hasan li ghairihi lah. Apabila dia menjumpai air, bertakwalah kepada Allah dan sentuhkan air itu ke kulitnya. Maksud kena ulang lah. Tapi pendapat ini kurang tepat. Pendapat ini maksudnya adalah untuk solat akan datang. Jadi pendapat yang tepat adalah pendapat pertama lah. Kalau kita menjumpai air dalam keadaan dah selesai solat, maka tidak lagi wajib untuk mengulang salat yang ada. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini bagi orang yang mampu untuk tayamum, tak mampu berwuduk. Katalah satu orang ni tayamum pun tak boleh, wuduk pun tak boleh.
air pun tak ada, debu tanah semua tak ada. Ha. Soalnya dia duduk dalam tempat logam ke umpamanya. Tak ada debu, tak ada tanah, tak ada apa. Air pun tak ada. Maka ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, dia salat ikut keadaan dia, tanpa perlu mencari air, tanpa perlu tak perlu berwuduk sebab air tak ada, tak perlu bertayamum, dan tak perlu qada. Ini pendapat Imam Malik, salah satu pendapat Imam Ahmad. Okey. Ini juga pendapat Ibn Taymiyah. Ya, sebab apa? Sebab dia kata dah air tak ada, tayamum pun tak debu tak ada, maka Allah Taala kata fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan idza amartukum bi amr ataupun idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh kamu melakukan sesuatu, aku mewajibkan ke atas kamu untuk melakukan sesuatu, maka kamu buatlah sekadar mana yang kamu mampu. Okey, itu pendapat yang pertamalah. Pendapat yang kedua, dia salat walaupun tidak ada wuduk dan tidak ada tayamum, dia salat sebab dia tak mampu nak buat. Tetapi apabila dia mendapati air ataupun mampu untuk bertayamum, air tak ada, maka dia wajib mengulanginya. Dia wajib mengulangi semula wuduk tersebut. Mengulangi salat tersebut bila dia dah boleh berwuduk nanti ni. Maka di sinilah timbulnya istilah salat hormat waktu. Kerana salat hormat waktu ni disebut oleh al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan juga mazhab satu pendapat dalam mazhab Hanbali. Mereka kata salat ini tidak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, dia tak komplit lah. Dia tak sempurna. Bila tak sempurna, kita salat sekadar kita mampu. Bila dah ada syarat tu nanti, maka perlu diulang. Itu pendapat mazhab yang kedua. Manakala mazhab yang ketiga, dia kata siapa yang tak ada wuduk, siapa yang tak ada tayamum, wuduk tak boleh, tayamum pun tak ada debu, duduk dalam tempat logam umpamanya, tak ada debu langsung, tak ada tanah, maka dia tak perlu salat dan dia wajib qada bila ada, orang kata apa, bila ada air ataupun ada debu nanti. Dalil mereka ialah Allah Ta'ala menyebutkan la yaqbalullah salatan bighairi tuhur. Allah Ta'ala tak terima salat tanpa ada wuduk. Hadis ini sahih, hadis riwayat Muslim. Tetapi mereka dibantah oleh majoriti ulama yang mengatakan wajib salat juga. Kerana mereka kata Allah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim ni bukan dalam keadaan tidak ada air dan tidak ada debu. Hadis ni Nabi maksudkan dalam keadaan biasa. Ini dalam keadaan biasa. Buktinya apa? Buktinya ada hadis yang lain yang hampir sama, yang mana Nabi SAW kata la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima salat salah seorang daripada kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwudu. Masuk kalau ikut kepahaman yang sama macam dalil yang mereka guna tadi, tayamum pun tak boleh sebab Nabi kata hatta yatawadda. Allah Ta'ala tak terima bila dia berhadas dia salat sehinggalah dia berwudu. Maksud tayamum pun tak boleh. Tapi kita kata boleh tayamum kalau air tak ada. Sebab hadis ni maksudnya dalam keadaan biasa. Bukan dalam keadaan tidak ada air dan tidak ada debu. Okey? Baik. Itu pendapat yang ketiga lah. Pendapat yang keempat kata tidak perlu bersalat dan tidak perlu berqada. Ini sebahagian daripada Zahiri kata gitu. Sebab Allah Ta'ala suruh salat betul. Allah Ta'ala kata sebelum salat kena ambil wuduk. Kalau tak ada wuduk kena tayamum. Sekarang nak ambil wuduk pun tak boleh, nak ambil tayamum pun tak boleh. So dia kata tak payah salat, tak payah ulang. Senang cerita dia kata. Okey, baik. Tetapi pendapat yang tepat wallahu alam ialah pendapat yang pertamalah. Iaitu dia salat dan tak perlu ulang. Tapi kalau nak ulang, itu dia mengambil mazhab Syafi'i, lebih selamatlah, lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Tapi
Dari sudut dalil, sekadar kajian saya, wallahu alam, Allah Ta'ala lebih mengetahui, pendapat yang mengatakan tidak perlu ulang itu lebih, orang kata apa, lebih dekat lah. Okay, lebih dekat. Baik. Kita tengok perbahasan yang berikutnya, iaitu perbahasan haid. Ya, perbahasan yang berkaitan dengan haid. Baik. Hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah bint Abi Hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر أيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya Nabi SAW. Dia kata, saya ni perempuan yang beristihadah. Istihadah ni maksudnya turun darah yang melebihi haid, yang melebihi kadar haid. Dan saya tidak bersuci. Boleh tak saya tinggalkan salat? Nabi kata tidak boleh. Kerana itu darah daripada urat. Itu darah urat. Tinggalkan salat pada kadar yang mana kamu sebelum ini berhaid padanya, kemudian mandi dan salatlah. Okey. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Walaysa bil haidah." Ia bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis salata fiha. Bila haid datang, maka kamu tinggalkanlah salat padanya. Waktu haid tak boleh salat. Fa idza dhahaba qadruha, bila kadar haid tu dah pergi, faghsili anki dam wa salli. Basuh darah tersebut dan mandi. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Okey. Bila kita bincang tentang haid, kita semua kena tahulah haid ini apa dia? Haid ini merupakan darah tabi'i, bukan darah penyakit. Darah tabi'i yang keluar daripada wanita yang telah baligh pada waktu yang tertentu. Yang bukannya istihadah dan juga bukannya nifas. Kalau nifas dia bukan haid, istihadah juga bukan haid. Para ulama mempunyai perbezaan pandangan berapakah hari haid yang paling kurang dan juga haid yang paling banyak. Pendapat yang pertama kata, ini pendapat Ibn Taymiyah lah. Dia kata tidak ada had untuk sekurang-kurang haid dan tidak ada had untuk sebanyak-banyak haid. Dia kata tak ada kurang, tak ada banyak. Ini juga pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Syaukani. Dia kata tak ada had untuk kurang, paling kurang pun tak ada had, paling banyak pun tak ada. Satu pandangan dalam mazhab Maliki kata tidak ada had untuk kurang. Dia kata. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Manakala sebanyak-banyaknya adalah 15 hari. Kalau lebih daripada itu, maksudnya istihadah lah tu. Kalau kurang daripada itu pun istihadah lah tu. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Okey. Manakala pendapat yang ketiga, dia kata sekurang-kurang haid adalah 3 hari, selebih-lebihnya ataupun sebanyaknya adalah 10 hari. Ini pendapat Abu Hanifah lah. Ini pendapat Abu Hanifah. Tetapi pendapat yang masyhur lah dekat kita di Malaysia ni adalah 15 hari haid yang paling banyak dan sehari semalam haid yang paling kurang. Baik. Itu pendapat. Itu haid lah yang paling kurang dan paling banyak. Haid suci yang paling kurang. Suci yang paling kurang ialah pendapat yang pertama kata tidak ada yang paling kurang. Ini pendapat Ishaq bin Rahuyah. Tetapi pendapat yang tepat adalah pendapat yang kedua lah. Iaitu sekurang-kurang bersuci ada 15 hari. 15 hari. Okey. Kemudian
Sebanyak-banyak suci tidak ada haid, tidak ada had. Kerana kadang-kadang ada ya perempuan yang dia punya suci itu melebihi 15 hari. Dikira sebagai suci jugalah. Okey. Kemudian bila perempuan ni dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Bila perempuan ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Saya ni istihadah." Kan? "Boleh tak saya tinggal salat?" Nabi kata tak boleh. Jadi Nabi SAW membezakan di antara darah haid dengan istihadah dari sudut sifat dan waktu. Maksudnya waktu haid itu diketahui. Waktu haid itu diketahui. Kalau perempuan ni sebelum tu ada adat, so dia kena ikut yang tu lah. Lepas daripada tu, tengok sifat darah. Kalau ada sifat dan kurang daripada 15 hari, maka dikira sebagai haid. Kalau lebih pada 15 hari, tengok sifat. Yang mana yang ada sifat haid, dikira haid. Yang mana bukan, dikira istihadah. Okay? Kalau melebihi 15 hari, tidak nampak tanda-tanda ataupun tak boleh beza mana satu haid dan tidak, kena beramal dengan adat sebelum tu lah. Adat sebelum tu, sebab dah melebihi 15 hari, kena beramal dengan adat sebelum tu. Kalau 7 hari, 7 hari lah. Okay? Baik. Darah istihadah tidak menghalang salat dan ibadat lain. Sebab dia tanya Nabi, boleh tak saya tinggalkan salat? Nabi kata tak boleh. Maksudnya orang istihadah ni perlu untuk salat fardu dan boleh melakukan ibadat lain. Dan haid menghalang salat dan tidak perlu qada bila tinggal salat waktu haid. Berbeza dengan puasa. Sebab dia tanya Nabi SAW, boleh tak saya tinggalkan salat? Nabi kata tak boleh. Bila haid datang, tinggalkan salat waktunya. Waktu haid itu datang. Maksudnya, haid tak boleh salat lah. Dan tak perlu qada. Kenapa tak qada salat waktu haid? Sebab ada hadis kata tak perlu qada. Puasa kenapa kena qada? Puasa sebab ada hadis kata kena qada. Ya, baik. Darah haid dan istihadah ni adalah najis yang wajib dibasuh. Sebab itu Nabi dalam hadis tu, Nabi SAW suruh basuh. Nabi SAW suruh basuh. Faghsili anki dam. Basuh daripada kamu darah. Okey. Hadis yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibah ustuhidat 7 sinin fasa'alat Rasulullah SAW an dhalika fa'amaraha an taghtasila fakanat taghtasilu likulli salah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Ummu Habibah berhaid selama 7 tahun. Dan dia bertanya Rasulullah SAW tentang perkara itu, maka Nabi SAW mengarahkannya untuk mandi. Dan dia mandi bagi setiap kali nak salat. Okey. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Ulama berbeza pendapat tentang hukum mandi bagi perempuan yang istihadah. Sebagian ulama kata wajib mandi bagi setiap waktu salat. Bila masuk waktu salat kena mandi. Bila masuk waktu salat kena mandi. Manakala majoriti ulama kata tak wajib mandi, melainkan hanya selepas tempoh haid tamat. Bila haid tamat dia kena mandi wajib. Ini kerana tak ada dalil yang mewajibkan mandi melainkan hanya untuk haid dan junub. Adapun perbuatan Ummu Habibah yang mandi setiap kali nak salat tu, itu hanya pilihan dia sendiri. Bukan satu kewajipan daripada agama. Cuma ulama berbeza pendapat tentang hukum menukar lapik bagi orang yang istihadah. Lapik yang menutup darah dia tu. Mereka setuju mengatakan orang yang istihadah kena ambil wudu bila masuk waktu. Bila nak salat ambil wudu. Tetapi adakah perlu tukar lapik darah tu setiap kali mengambil wudu? Ulama mazhab Syafi'i dalam pendapat yang kuat dalam mazhab mengatakan wajib perempuan yang istihadah ni basuh kemaluan dia dan tukar lapik darah bagi setiap kali nak salat. Manakala mazhab Hanbali kata tak wajib tukar lapik darah tersebut selagi mana darah tu tak terkena ataupun tak mengalir ataupun tak merebak ke tempat selain daripada lapik. Kalau tak, kena tukarlah. Kerana mereka nak memudahkan. Mazhab Syafi'i agak sedikit strict dalam masalah ni. Manakala mazhab Hanbali memberikan sedikit keringanan. Ya, baik.
Jadi bila darah keluar istihadah, perempuan ni dia istihadah, dia tahu dia istihadah, okey. Darah keluar. Kata dia ambil masuk waktu dia ambil wudu, dia dah pakai lapik siap, dia ambil wudu, lepas tu darah mesti keluar. Jadi bila masuk waktu solat baru, mazhab Syafi'i kata wajib berwudu setiap kali salat fardu. Kerana hadis Fatimah binti Abi Hubaish menyebut berwudu setiap kali nak salat. Namun solat sunat boleh dilakukan banyak mana pun tak apa. Cuma solat fardu satu wudu, satu solat fardu. Sebab dalam hadis tu kata tatawadda li kulli salah. Hendaklah berwudu setiap kali salat. Setiap kali salat. Manakala pendapat Hanafi dan juga Hambali, mereka tak sama dengan mazhab Syafi'i. Mereka kata wajib berwudu setiap kali masuk waktu solat. Masuk kalau solat kita nak solat lebih daripada satu solat fardu, sedangkan solat masih waktu solat masih tak masuk, contoh macam dia nak jamak ke apa ke, dibenarkan. Sebab dalam hadis Tirmizi Nabi SAW menyebutkan wa tawadda'i li waqti kulli solat. Dalam Tirmizi hadisnya hasan sahih. Berwuduklah kamu bagi waktu setiap salat. Maksudnya kalau waktu masih ada tak keluar lagi, dibenarkan untuk dia berwuduk. Baik. Bersalat. Bila masuk waktu lain, barulah wuduk perlu diambil semula. Okey, cuma ulama beza pendapat. Batal wuduk ni selepas habis waktu ataupun bila masuk waktu. Ada beza tu. Sebab Nabi kata tawadda'i li waqti kulli salat. Berwuduklah kamu bila masuk waktu. So batalnya bila? Batalnya bila masuk waktu solat baru ke bila keluar waktu solat baru? Sama je ustaz. Tak sama. Kalau Zuhur dengan Asar okey. Asar dengan Maghrib pun okey. Tapi kalau solat subuh umpamanya, keluar waktu subuh, tak masuk lagi waktu Zuhur. Jadi ulama beza pendapat kat sini. Ya. Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi, mereka kata wuduk batal dengan keluarnya waktu salat. So bila keluar waktu subuh, batallah wuduk yang dia ambil tadi. Hendaklah dia mengambil baru kalau dia nak salat duha. Sebab dia perempuan istihadah kan. Okey. Imam Ahmad dia kata batal wuduk dengan masuk solat, dengan masuknya waktu solat yang baru. Jadi kalau dalam kes subuh tadi, selagi mana tak masuk waktu yang baru, maka dia dibenarkan untuk bersolat. Okey? Baik. Untuk orang yang sembuh daripada istihadah ni macam mana? Okey, kita tengok tiga keadaan di sini. Jika istihadah dia sembuh selepas salat, dah selesai salat, dia ambil tadi wuduk dalam keadaan dia memang dah istihadah dah. Tapi sembuh pula istihadah dia tu lepas dia selesai salat. Maka salatnya sah, wuduk dia terbatal. Bila nak salat sunat, dia kena ambil wuduk balik. Sebab tadi dibenarkan untuk dia salat sunat dalam keadaan darah keluar kalau dia ada uzur. Sekarang uzur dah tak ada, so buka lapik sebab dia dah sembuh, ambil wuduk balik baru salat sunat. Jika sembuh sebelum salat, maka wuduk tu pun batal. Sebab wuduk tadi dia ambil masa dalam keadaan dia istihadah, darah still keluar. Dibenarkan sebab darurat. Sekarang dah sembuh, pergi ambil wuduk balik, tukar lapik. Kerana lapik tu ada darah dan ia najis. Jika sembuh ketika salat, tengah-tengah salat sembuh, maka salatnya pun terbatal. Okey? Baik. Kita tengok hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid. Kilana junub, fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aghsiluhu wa ana haid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah kata aku mandi bersama dengan Nabi SAW daripada satu bekas yang sama. Kedua-dua kami pernah berjunub. Dan dia pernah mengarahkan aku untuk memakai lapik kain dan Nabi SAW menyentuhku dalam keadaan aku berwuduk.
dalam keadaan aku berhaid. Maksudnya Nabi suruh pakai inilah, Nabi suruh pakai lapik. Okey. Dan Nabi pernah mengeluarkan kepalanya kepadaku dalam keadaan Nabi beriktikaf dan aku membasuhnya sedangkan aku berhaid. So ini hukum yang berkaitan dengan orang haid lah. Itu yang pertama, dibenarkan untuk suami isteri mandi junub sekali daripada satu bekas air. Boleh. Air yang mercik ke dalam bekas air itu dimaafkan lah. Sebab sukar untuk kita elak, dimaafkan. Sebab ada sebahagian ulama dia kata mutanajis lah kan. Mustakmal. Air itu mustakmal. Masuk balik maka ia dimaafkan. Dibenarkan untuk bersedap-sedap dengan isteri yang haid selain daripada bersetubuh di kawasan selain pusat hingga lutut secara sepakat ulama. Maksudnya kalau dia berhaid, kita boleh, suami boleh sentuh mana-mana kecuali kawasan pusat hingga ke lutut. Yang mana kawasan pusat hingga ke lutut bagi perempuan haid ni suami boleh sentuh dah tanpa lapik. Majoriti kata tak boleh lah, kena tutup. Majoriti ulama kata kena tutup. Okey, baik. Kerana apa? Kerana Aisyah kata tadi dia pakai lapik. Dia pakai kain. Okey, dan di sana ada hadis yang lain daripada riwayat Abu Daud. Daripada Muaz bin Jabal, dia kata, saya bertanya Rasulullah SAW, amma yahillu lirrajul min imra'atihi wa hiya haid. Apa yang dihalalkan bagi suami terhadap isterinya dalam keadaan dia haid? Nabi kata, ma fawqal izar. Apa yang di atas kain. Wa ta'affuf an dhalika afdal. Kalau menjauhi lebih baik. Hadis ini dhaif lah. Ya, didhaifkan sendiri oleh Abu Daud dan didhaifkan oleh Al-Iraqi. Okey. So tak boleh gunalah hujah tu. Ya, baik. Kemudian mazhab Hambali, Zahiri dan Imam Nawawi pun nampak cenderung pada pendapat ni. Dia kata sunat menjauhi kawasan pusat dan lutut ketika haid. Bukan wajib. Yang wajib itu adalah bersetubuh, iaitu melakukan tusukan. Tapi kalau sekadar sentuh tanpa lapik, maka tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah bersebut kepada seorang sahabat Nabi. Nabi kata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buat semua benda kecuali jangan melakukan tusukan sahaja. Jadi pendapat yang rajih, wallahu alam, pendapat pada pandangan saya lah, setakat pendapat yang rajih, dibenarkan. Sebab percanggahan di antara dalil yang membenarkan dan juga tak membenarkan, kita boleh selesaikan dengan kata yang tak membenarkan tu atas dasar bukanlah larangan yang bersifat haram tetapi larangan anjuran. Maka sunat kalau tak melakukan apa-apa di kawasan tersebut. Tetapi yang diharamkan adalah melakukan tusukan. Okey, wallahu a'lam. Baik. Okey. Kita tengok, saya rasa dah habis dah ni bab ni. Sekejap lagi tak ada yang saya nak bahas? Okey. Saya tengok kejap ya. Okey, satu hadis pertama okey, hadis yang kedua. Okey. Berkaitan dengan orang perempuan boleh, orang kata apa, menyisir rambut suami dalam keadaan dia berhaid. Dia berhaid tak ada masalah. Dibenarkan, ya. Baik. Kemudian Aisyah mengatakan, kita tengok hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW yattaki'u fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Quran. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi SAW ni pernah, orang kata apa, dia bersandar ataupun orang kata apa, bersandar di pangkuanku dalam keadaan aku sedang berhaid dan Nabi SAW membaca Al-Quran. Nabi membaca Al-Quran. Jadi nak bagi tahu orang perempuan ni dia bukannya, orang perempuan yang haid ni dia bukanlah najis. Dia bukan
dia bukan najis. Sebab itu Nabi SAW walaupun dia sedang baca Quran, dia duduk juga di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Maksud dia bukan najis lah. Okey, baik. Di sana ada hadis yang lain, an Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haid taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah. Faqalat aharuriyatun anti? Faqultu lastu biharuriyah walakin as'al. Faqalat kana yusibuna dhalik fanu'maru biqada'i as-sawm wa la nu'maru biqada'i as-salah. Daripada Mu'adzah dia kata, saya bertanya Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, kenapa orang yang haid mengqadakkan puasa dan tidak mengqadakkan salat? Aisyah kata, kamu ni haruri ke? Haruri ni ialah satu kawasan di Iraq berdekatan dengan Kufah, yang mana kawasan tu adalah kawasan golongan Khawarij yang sangat-sangat kuat beribadat, tetapi suka bunuh orang kerana mereka kata siapa yang meninggalkan ibadat yang wajib maka menjadi kafir. Sebab tu Aisyah tanya, kamu ni haruri ke sampai nak ketat sangat beribadat ni? Dia kata, saya tidak haruri, saya bukan daripada haruri, saya tanya saja. Maka Aisyah kata, haid telah menimpa kami pada waktu itu, pada waktu Nabi SAW sedang ada, kami hanya diperintahkan untuk menggantikan puasa, tetapi tidak disuruh untuk menggantikan salat. So orang yang haid, dia disuruh untuk menggantikan puasa sahaja. Berbeza dengan salat, maka tidak diwajibkan untuk perempuan itu menggantikan ataupun mengqadakkan salat. Wallahu a'lam. Okey, masya-Allah. Saya tengok banyaknya soalan. Banyak sangat Sekejap saya tengok dulu. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Saya sedih bila tengok orang yang mengaku ahli sunnah tapi memaki hamun, bahkan mendoakan yang buruk pada Ustaz. Saya sendiri takut dengan doa yang disebut tu. Saya doa pada Allah semoga Ustaz diberi kesabaran dan pahala di atas ujian. Soalan saya, bolehkah orang Islam mendoakan yang buruk sesama Islam? Baik. Terima kasih atas soalan. Yang pertama sekali, saya pun terkejut jugalah bila mendengar seorang ustaz, dia orang panggil ustaz budak. Saya pun tidaklah begitu mengenali dia, tetapi saya tengoklah video tu dan saya pun agak terkejut juga, begitu marahnya dia kepada saya dan juga Datuk Mufti Perlis. Saya pun tak tahu kenapa. Kalau betul pun apa yang kami lakukan dalam isu memberikan teguran kepada saudara Muhaizat, bagi saya itu adalah tanggungjawab kami apabila melihat ada perkara yang tidak kena yang disebutkan oleh saudara Muhaizat itu. Dan bukan hanya saya yang menegur, bahkan ramai lagi asatizah lain yang menegur perkara yang sama. Saya tak tahulah kalau teguran itu dianggap sebagai satu benda yang memusuhkan, yang menjadikan kita bermusuhan. Sedangkan teguran yang kami berikan itu bukanlah teguran yang bersifat nak ajak bergaduh, tetapi hanyalah untuk mencari kebaikan sesama kita sebagai orang Islam. Jadi kalau ada di mana-mana kesalahan yang kita lihat dilakukan dan ia telah disebarkan secara umum dan kita cuba untuk menegurnya, maka itu sebahagian daripada tanggungjawab Muslim. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Tapi kalau dah kata nasihat pun tak boleh nak bagi, sehingga kami didoakan dengan doa yang buruk, sehingga kalau tuan-tuan dengar video tu pun tuan-tuan tak sanggup nak kata ini tok guru ke bukan ni kan. Sebab apa? Sebab begitu kasar perkataan yang digunakan. Maka saya menyeru kepada diri saya dan juga kita semua yang mengikuti kuliah saya, kita janganlah melampau apabila berbeza. Jangan takabur
apabila berhadapan dengan nasihat orang. Kerana takabur inilah yang menyebabkan iblis, ya, berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Orang yang beriman apabila mendengar nasihat yang diberikan kepadanya, kalau nasihat itu berbentuk, orang kata apa, nasihat yang benar, mengandungi kebaikan, orang yang beriman dia akan terima. Kerana sifat kita sentiasa mencari kebaikan. Adapun saya bila tengok video tu, mula-mula saya tak sanggup jugalah, tapi lama-lama saya tersenyum melihat gelagat manusia yang mendakwa diri mereka belajar tasawuf, selalu melazimi kuliah-kuliah teori yang berkaitan dengan jiwa, tetapi bila masuk bab berbeza pendapat, berbeza pandangan, nasihat menasihati, begitu buruknya akhlak mereka, begitu buruknya mulut mereka apabila berbicara dan mengecam golongan yang menegur dan memberikan teguran, memberikan nasihat. Ada orang cakap juga pada saya, kamu ni tak ada kerja lain, asyik nak debat saja, asyik nak ajak orang dialog saja, asyik ajak orang debat saja. Pertama tuan-tuan, dalam isu ni saya tak ajak, dia yang sebut nama saya. Kan, dia sebut nama saya. Lepas tu video yang kedua dia kata, mu makan cili, mu terasa padahal. Siapa makan cili dia terasa padahal, itu disebut dalam video kedua. Masalah bukan siapa makan cili, siapa tak makan cili. Masalahnya awak telah menyebut nama saya dan awak telah menyebutkan tentang perbincangan kalau dijemput. Yang itu yang saya faham, ya. Kalau dijemput semua sekali ulama dunia pun dia hadir. Nak sampai nak orang kata apa, nak bawa berapa butir kereta dengan ramai lagi nama Datuk Guru disebut. Jadi saya kata okey, kalau nak berbahas, kalau nak berbincang, kita buat terbuka dengan berdisiplin, dengan format yang persetujui, dengan tarikh yang ditetapkan. Kita buat elok-elok daripada kita mendoakan yang tak baik pada sahabat-sahabat kita, orang yang memberi teguran. Lebih baik kita bersemuka, kita bagi tahu di mana yang tak betulnya teguran kami kepada saudara Muhaizat tersebut. Kan, bukan masalah bukan kami saja, ramai lagi tapi nama kami disebut. Itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan, memang ada dalam dalil para sahabat ada berdoa keburukan kepada orang Islam yang lain, tetapi orang yang jahat, orang yang zalim. Kan, orang yang jahat dan orang yang zalim. Jadi kalau betul kami ni jahat dan zalim, tolong bagi tahu di mana yang jahat dan zalimnya. Dan dialog itulah tempat untuk berbahas. Tapi yang peliknya dalam video terbaru yang saya terima, dikatakan pula saya ni orang kata apa, macam seolah-olah macam tak layak lah nak berbahas sebab saya tak pakai serban, maka tak ikut sunnah. Saya pun heran, masa dia sebut nama saya dalam video pertama, masa dia sebut nama saya, dia tak tahu ke saya tak berserban? Dia tak nampak ke saya ni memang daripada masa dia kritik pun saya tak pakai serban? Itu yang pertama. Yang keduanya, serban tak serban ni benda sunat. Paling kuat pun bukan wajib, benda sunat. Bila masa pula benda sunat jadi penghalang untuk kita berbahas dan berdialog? Itu yang kedua. Yang ketiganya, cepat betul dia ni hilang ingatan. Dia yang ajak, lepas tu dia kata dia pula lupa. Jadi sebab itu saya kata saya okey je, tak ada masalah. Kalau nak berdialog, kita dialog. Pilih tarikh, pilih format, kita berdialog. Bukan apa, bukan dialog ni untuk menang. Dialog ni untuk mencari kebenaran. Kalau betul saya salah, saya boleh belajar daripada beliau. Dan kalau saya dapat menegakkan hujah saya, maka terimalah seadanya. Kan? Tapi yang tak lalunya tu disebut perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang saya tak tahulah adakah layak seorang yang digelar sebagai orang kata apa, ustaz, mengeluarkan perkataan yang begitu. Dan yang menyedihkan lagi, bila disebut perkataan-perkataan yang kesat, perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang kotor, disambut pula dengan laungan Allah, Allah, seolah-olah Allah meredai dan merestui perkataan-perkataan yang kotor dan jijik ini. Maka sebab itu tuan-tuan, benda ni adalah sesuatu benda yang orang kata apa, yang menyedihkan. Yang menyedihkan, yang tak sepatutnya kita lakukan, yang sepatutnya kita sokong dan sebagainya. Ramai jugalah yang bagi bila orang kata apa, bila saya terima je dialog
jemputan dialog tu, hantar mesej kat saya dengan memberikan perkataan-perkataan yang kotor, mengutuk saya, mengatakan saya anak dajjal dan sebagainya. Saya sabar aja. Kerana kita ni dalam nak menegakkan kebenaran, kita tak perlu pun kepada makian. Tak perlu, orang kata apa? Mengutuk, tak perlu mencaci, tak perlu mencarut. Kerana kebenaran tak perlukan benda tu. Kebenaran memerlukan kepada dalil. Kebenaran memerlukan kepada kalam Allah dan Rasul. Itulah kebenaran dalam agama. Tapi peliknya, mereka-mereka ini, puak-puak mereka ini, ketika mana kita menganjurkan untuk diberitahu kepada orang awam dalil, mereka bukan main lagi mengatakan tidak layak, tak perlu tahu dalil. Sampai ada yang nak lempang bawa orang tanya dalil. Tapi dalam bab maki ni, boleh pula orang awam dengar makian dan kutukan daripada mereka, sedangkan makian dan kutukan itulah yang sepatutnya orang awam tak payah dengar. Patutnya maki, kutuk, mencarut, itu yang orang awam tak payah dengar. Awak pergi mencarut seorang-seorang kat rumah sudah. Tapi bab maki, bab carut, boleh pula orang awam dengar. Tak adakah itu baik? Itu tak baik, tuan-tuan. Wallahu'alam. Baik. Ustaz, tentang tayamum. Sekiranya tangan patah perlu wuduk juga ke atau boleh terus tayamum? Yang ni nanti kita akan bahas dalam bab berikutnya, iaitu sapuan di atas jabirah. Kita ambil wuduk macam biasa, kemudian kita sapu di atas jabirah. Kita sapu di atas balutan ataupun simen yang ada. Kemudian kita teruskan sapuan dan basuhan yang lain. Cuma sebagian ulama kata, kena juga tayamum bagi ganti. Setelah kita sapu di atas jabirah tu, kita tayamum. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia agak sedikit teliti. Dia kata, kalau tangan yang kena, maka ambil wudu, kemudian basuh tangan yang sihat, sapu di atas simen, lepas tu pergi tayamum. Sebab dia perlu kepada tertib. Tapi mazhab Hanbali dia kata tak perlu kepada tertib tu, boleh ambil wuduk dulu, lepas tu tayamum. Itu satu pendapat dalam mazhab Hanbali. Tetapi sebahagian ulama yang lain kata ambil wuduk bila tang simen tu, sapu je di atas, basahkan tangan, sapu saja di atas simen, lepas tu ambil wuduk macam biasa dan tidak perlu untuk bertayamum. Itulah 3 pendapat. Ya. Dan saya cenderung pada pendapat yang akhir inilah. Ya. Baik. Salam Dr. Waalaikumsalam. Saya menjumpai hadis tentang takbiratul ihram serta gerakan apabila bangun dari rakaat kedua. Boleh berikan sedikit penjelasan? Bangun daripada rakaat kedua, ada hadis yang mengatakan kita disunatkan untuk angkat tangan bila berdiri. Allahu Akbar, bila kita bangun daripada rakaat yang kedua. Itu adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Maaf lagi tajuk. Boleh Dr. kongsi dialog Dr. dan seorang ustaz yang diviralkan tu? Ustaz mana ni? Ustaz mana? Ustaz tadilah. Mudah-mudahan saya dah jawablah soalan tadi. Saya masih menunggu. Mudah-mudahan dialog ini menjadi kenyataan. Baik. Apa itu haid dan apa itu istihadah? Istihadah ialah darah yang keluar di luar pada waktu haid. Kalau dia keluar berterusan ataupun dia keluar dalam banyak, lebih daripada 15 hari, lebih dari 15 hari dan melepasi adat kebiasaan seorang perempuan tersebut, maka dia wajib juga melakukan salat walaupun istihadah tu still ada. Istihadah ni maksud darah keluar, bukan haid. Jadi kalau haid dia tak perlu salat. Kalau istihadah dia perlu ambil wuduk bila masuk waktu salat. Dia pakai lapik elok, lepas tu dia ambil wuduk bila masuk waktu salat seperti biasa. Bila haid dia datang, barulah dia tinggalkan salat. Wallahu a'lam. Itulah kot saya boleh sampaikan untuk malam ini. Lama sangatlah kan kita berkuliah pada malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Kalau ada soalan-soalan yang saya tak mampu jawab, banyak sangat soalan ni, lebih pada 50 soalan saya tengok ada dalam ni. Tak maaf lah sebab saya tak mampu jawab semua. Kita bahas tentang isu yang viral itu lebih
lebih lama. Saya menjawab itu lebih lama. Tapi mudah-mudahan saya mengharapkan dialog itu menjadi kenyataan, kerana bukan saya yang jemput, bukan saya yang cabar, tapi beliau yang mencabar saya, mencabar mufti. Tapi mufti tak sibuk kan, tak padan lah nak layan. Jadi saya layan lah. Ada orang kata tak perlu layan lah Ustaz, dia kata. Saya kata kita pun susah hati juga bila tak layan sekarang. Orang duk kacau, duk bagi WhatsApp, duk bagi mesej dalam Facebook. Ni layan lah, dia kata ada orang petik nama kau, layan lah kan. Jadi bila kita layan pula, orang kata tak payahlah buang masa. Jadi tuduh pula kita nak cari gaduh, padahal kita hanya menerima, bukan kita yang mencabar. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Saya berhenti di sini dulu. Terima kasih kepada Datuk Ayub, Kak Lin dan tim Nur Islam Academy yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.